Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Katiana Azman dalam Hello Doktor. Hari ini kami akan membincangkan mengenai gaya hidup aktif. Seperti yang kita tahu, pelbagai pendapat dan pandangan daripada orang ramai yang kita dengar mengenai gaya hidup aktif ini. Ia merangkumi pelbagai aspek, terutamanya daripada segi melakukan aktiviti fizikal mahupun pemakanan. Namun, adakah kita mengetahui sebab apa ianya penting dalam kehidupan kita? Jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan, sila hubungi kami di talian Hello Doktor 03-7726-1603 atau di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Dengan itu, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan Hello Doktor pada hari ini iaitu Dr. Nur Nazlina Muhammad Hanifah selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan beliau juga antara individu yang cukup aktif sebagai jurulatih kecergasan. Terima kasih Dr. Lina kerana bersama kami pada hari ini, terutama pada hari Ahad terutamanya. Okey, Dr. Lina, sebelum kita jangan melengahkan masa lagi, mungkin Dr. Lina boleh terangkan serba sikit tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gaya hidup aktif. Okey, kalau mengenai gaya hidup aktif, so seperti kita tahu, gaya hidup aktif, kita ada dua jenis gaya hidup. Sama ada you have gaya hidup sedentary ataupun gaya hidup aktif. Jadi kalau gaya hidup sedentary di sini maksudnya kita duduk, berehat, tak bergerak. Jadi kalau aktif adalah terbalik daripadanya. Kita sentiasa bergerak, kita sentiasa cuba untuk bersenam ataupun dalam kehidupan harian kita cuba, contohnya dalam keadaan harian biasa pun kita cuba untuk naik tangga, turun tangga seperti itu. Jadi itu merupakan gaya hidup aktif. So tak semestinya kalau kita bayangkan seseorang yang agak aktif, kita selalu tengok orang yang selalu pergi gym, angkat berat atau lifting weights. Selagi ia seseorang yang boleh bergerak dan exercise sikit-sikit juga dianggap sebagai aktif. Betul. Jadi bila kita bercakap tentang gaya hidup aktif, tidak semestinya kita pergi ke gym. Itu maksudnya orang tu aktif. Ataupun orang tersebut tu pergi bersenam, iaitu dia pergi jogging atau dia pergi marathon, pergi hiking. Tapi sebenarnya gaya hidup aktif itu boleh diterapkan di dalam rumah sendiri. Lagi-lagi sekarang, tahu kan sekarang dah musim PKP, kita pun digalakkan untuk stay at home. So sebaiknya adalah kita cuba untuk melakukan dan menggayakan gaya aktif ini di dalam rumah. Dan di samping itu, jadi kita boleh ajak keluarga, anak-anak bersenam bersama. Jadi kita mengamalkan gaya hidup aktif bersama. So tak semestinya pergi ke gym atau keluar rumah untuk bersenam, ya. Kita tetap boleh bersenam di rumah. So there's no excuses. Okey, Dr. Lina, ada tak waktu atau pada waktu bila yang sesuai untuk kita bersenam? Pagi ke malam ke? Okey. So bila bercakap tentang waktu, even including myself, maksudnya bila kita bekerja. Jadi kita bekerja pagi dan kita balik pun petang. So sebenarnya bila kita bercakap tentang waktu bersenam, tiada waktu bersenam yang sesuai. Dia sepanjang hari itu adalah sesuai, sama ada pagi, petang, tapi ikut kesesuaian individu. Kalau kita kerja dari pagi ke petang, jadi kita boleh exercise malam hari. Tapi kalau kita kerja daripada petang ke malam, mungkin kita boleh kerja di pagi hari. Jadi dia tiada beza kalau sekiranya kita exercise tu di pagi hari ataupun di malam hari. Ikut kesesuaian masing-masing. So ikut cara hidup kita. So kalau kita jenis yang kerja sampai lewat malam, jangan paksa diri nak pergi lewat malam lepas kerja. Macam tu. Kita sesuaikan dengan kita punya pekerjaan harian. Okey, lagi-lagi kalau nak exercise together tu adalah bersama dengan family. Jadi anytime is the best time untuk exercise. And saya rasa ini satu yang agak penting kepada yang mereka di luar sana yang ada anak-anak kecil kan, yang mungkin susah nak cari masa nak pergi ke gym. It's very important to make it work dengan gaya hidup kita. Betul. And then ada terutamanya mungkin ibu-ibu di sana, kalau dia rasa dia nak pergi exercise, contohnya dia nak pergi gym, dia rasa bersalah sebab dia lose the quality time dengan anak-anak atau keluarga. Sebab tu kita hari ini sebenarnya boleh share dengan penonton-penonton kita macam mana kita nak menggayakan cara hidup aktif ini bersama dengan keluarga tanpa perlu rasa bersalah dia tak spend quality time dengan anak-anak dia. Okey, baik Dr. Lina, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya ada sesuatu yang hendak dikongsikan terlebih dahulu. Jom kita tengok di kaca TV anda. Ada tak?
Oh, tersalah pula. Jangan lupa untuk saksikan rancangan realiti kanak-kanak terbaru. Rancangan yang menguji ketahanan mental dan fizikal kanak-kanak ini akan menemui anda pada setiap hari Ahad jam 7 malam bermula 11 Oktober 2020 hanya di TV3. Baik, kita akan berehat seketika, Dr. Lina. Sekembalinya nanti, kami akan berbincang mengenai kepentingan gaya hidup aktif, khususnya bagi kanak-kanak. Selain itu, kita juga ada seorang selebriti tanah air yang cukup terkenal. Nak tahu siapa? Jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini. Memiliki daya ketahanan yang tinggi. Pengetahuan yang luas menjadi pegangan. Pintar dan tangkas dalam melakukan cabaran. Kesenian itu indah dengan kreativiti. Berdiri atas bakat sendiri. Tidak gentar dengan apa jua rintangan. Sains dan teknologi, sesuatu yang ingin diteruskan. Fokus dan konsistensi dalam apa yang dilakukan. Generasi Z, kami yang terbaik. Selamat kembali dalam Hello Doktor. Untuk segmen kali ini, saya memperkenalkan tetamu saya di studio iaitu Raja Nur Maria Murni, Raja Nur Azmi, selaku pengurus pemasaran pengguna Milo Nestle Malaysia Berhad, yang kabarnya ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada penonton Hello Doktor di rumah mengenai gaya hidup aktif ini. Terima kasih Murni kerana bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Produk terbaru Milo tentu sesuatu yang rakyat Malaysia semua selalu excited bila tengok Milo ada produk baru. Sekarang ni kita berbincang mengenai topik gaya hidup aktif. Merupakan sesuatu yang amat penting bagi setiap individu. Walaupun kita sedar yang ia sesuatu yang kita patut lakukan, nak amalkannya tu macam banyak alasan kita berikan. Kalau dulu masa musim PKP adalah banyak yang semangat nak exercise dekat rumah, tapi sekarang dengan PKPP terlalu banyak sibuk dengan bekerja, gaya hidup aktif pun entah ke mana. Jadi apa peranan Milo untuk memastikan rakyat kekal aktif dalam apa jua keadaan? Sememangnya bersukan dan gaya hidup aktif adalah sinonim dengan DNA Milo sejak Milo bertapak di Malaysia 70 tahun dahulu. Dan kami memang menggalakkan dan mendorong rakyat Malaysia untuk kekal sihat dan aktif dalam hidupan seharian mereka. Dan pendekatan kami di Milo ada dua cara. Yang pertamanya, kami memastikan yang semua produk-produk Milo, tak kira apa variannya, ada kebaikannya, ada memang berkhasiat dan juga membekalkan tenaga. Dan juga sedap. Dan juga sedap memang. Dan juga sedap dengan rasa unik Milo yang hebat kan. Dan produk-produk Milo ini memang ada kebaikan daripada barley malt, susu, koko serta vitamin dan mineral yang boleh membebaskan tenaga daripada makanan yang kita makan. Dan juga yang cara keduanya, kami memang menggalakkan dan mendorong rakyat Malaysia untuk kekal aktif, untuk menggayakan hidup yang aktif. Dan secara satu contoh, dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, kami menerapkan budaya gaya hidup aktif di kalangan murid-murid di sekolah. Sebanyak lebih daripada 2 juta murid-murid di sekolah setiap tahun bersenam. Bersenam aerobik atau bersukan dalam pelbagai aktiviti yang Milo adakan. Di antaranya ialah Milo Active Jam Senam Aerobik dan juga kejohanan Milo MSSM. Dan pada musim PKPP ini kami pun mengadakan aktiviti-aktiviti di atas talian seperti senam aerobik untuk seisi keluarga melalui Milo Rentak Aktif. Dan baru-baru ini kami baru lancarkan Milo Champions Clinic e-coaching
training untuk menerapkan minat kanak-kanak terhadap sukan bersama coach-coach terkemuka di Malaysia. So ia bukan setakat minuman. I think that's what everyone yang mungkin penonton di luar sana tidak tahu. Ia merupakan seakan-akan satu inisiatif untuk menggalakkan gaya hidup yang lebih aktif bermula dari umur yang kecil sampai juga orang dewasa. Okey, so tadi Murni telah katakan yang setiap produk jenama Milo yang dihasilkan mesti ada jaminan bahawa kebaikan Milo itu dikekalkan. Apakah produk terbaru Milo dalam pasaran dan apakah jaminan Milo dalam produk tersebut atau jaminan kebaikan produk tersebut? Kami di Milo memang terujalah dengan pelancaran produk Milo baru ini iaitu Milo Active Go Plus Fiber. Di dalam nama dia dah ada dah. Dia mengandungi produk ini mengandungi serat yang tinggi di mana dalam produk ini 2.5 kali ganda lebih serat daripada produk Milo yang biasa. Yang biasa. Yang keduanya produk ini kami telah kurangkan gula tambahan iaitu sukrosa sebanyak 50%. Satu masalah di kalangan rakyat Malaysia yang kuat makan gula, kuat minum gula. Yang tu kami kurangkan dan mesti ramai yang tertanya-tanya apakah perbezaan rasanya. Dan kami di Milo beri jaminan yang tiada perbezaan. Ia mengandungi rasa Milo yang unik yang memang ramai rakyat Malaysia minat, sayang, suka dan sebagainya. So rasa yang kita semua dah kenal dan sayang tetapi lebih berkhasiat berbanding daripada dahulu. Okey, apakah yang ingin dicapai menerusi Milo Active Go Plus Fiber yang baru ini dari segi lebih serat dan juga tenaga? Sebab serat ni memang penting dalam diet seharian kita. Selalunya serat ni boleh didapati daripada buah-buahan, sayur-sayuran, makanan serat yang tinggi. Dan dalam kajian yang terkini kami mendapati bahawa rakyat Malaysia, 9 daripada 10 rakyat Malaysia tak mengambil serat yang mencukupi dalam diet seharian mereka. Jadi dengan satu hidangan Milo Active Go Plus Fiber ini boleh memberikan 12% serat dalam diet seharian kita. Dan dengan semua khasiat ini kami harap Milo Active Go Plus Fiber ini boleh menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk memberi kebaikan dan membekal tenaga untuk kita semua kekal aktif bersama. Okey, terima kasih sangat Murni untuk description tu. Sebelum kita teruskan perbincangan pada hari ini, kita saksikan dahulu laporan yang telah disediakan mengenai gaya hidup aktif ini. Saksikan. Kepesatan teknologi membawa perubahan besar terhadap tabiat kanak-kanak sekaligus memberi cabaran yang hebat buat ibu bapa dalam membentuk gaya hidup aktif buat anak mereka. Hidup cergas dan aktif adalah penting untuk kesihatan tubuh badan setiap individu yang merangkumi semua lapisan umur termasuk kanak-kanak. Selain kesihatan tubuh badan, menjalani hidup aktif juga bagus untuk otak yang sihat. Perkara ini amat signifikan untuk hidup yang lebih berkualiti. Manfaat gaya hidup aktif juga dapat dilihat menerusi aktiviti sukan sejak kecil. Nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja berpasukan serta keberanian dapat dipupuk dengan baik. Terdapat kajian yang membuktikan bahawa sikap malas dan enggan mengamalkan gaya hidup aktif boleh meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, diabetes, pernafasan kronik dan banyak lagi. Bagi kanak-kanak, jika sikap ini tidak dipupuk seawal usia lagi, mungkin mereka akan cenderung ke arah masalah obesiti sekaligus boleh mendatangkan penyakit yang lain pula. Gadget elektronik, alat permainan video dan peranti mudah alih dilihat seolah-olah menggantikan aktiviti berfaedah mereka. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan dalam menghadkan penggunaan gadget dalam kehidupan anak dan berusaha menjadikan kehidupan aktif sebagai amalan sekeluarga. Baik, sebentar tadi kita telah berbincang mengenai definisi gaya hidup aktif. Sekarang ini, turut bersama kami di set Hello Doktor pada hari ini adalah seorang selebriti. Siapa yang tak kenal iaitu Linda Rafa. Selamat datang kami nak ucapkan pada hari Ahad. I'm always so grateful bila kita punya guest datang hari Ahad. Okey, Linda, bagaimana Linda sebagai seorang ibu kepada anak lelaki lagi tu menggalakkan gaya hidup aktif di antara keluarga Linda? Okay, actually I
I memang anak semua lelaki 5 orang and seorang pass away 2014. So I ada 4 and the eldest is 20 years old. The youngest is 4 years old. Okay. So now diorang Linda masukkan diorang klub bola, Clasico Club. So that means every Saturday and Sunday Linda kena join diorang to support diorang untuk main, and then at the same time I pun join lagi sekali. I pun tendanglah bola, lari semua. So that itu adalah salah satu cara macam mana Linda nak menarik minat diorang. At the same time, I pun boleh join sekali. Memanglah perempuan tak main bola, tapi at least I duduk kat padang bola tu, I duduk kejar jugalah anak yang kecil tu yang main bola. Itulah salah satu aktiviti yang Linda buat setiap hari Sabtu dan Ahad. So Linda telah perasan yang kalau Linda get involved, bukan semata-mata nak enroll mereka dalam klub sukan tu, tapi Linda juga participate. Yes, betul. Ia juga menggalakkan nampak mereka lebih excited. Sebab kita kena join dan kita kena tahu apa minat anak kita. Barulah kita dan anak kita enjoy benda tu. So macam katalah seorang yang the eldest tu dia suka masuk kickboxing. So dia ajak Linda juga join. So benda tu pun Linda join juga sekali-sekala. So benda tu pun macam minat dia, tapi at the same time Linda pun boleh join sama and I pun boleh lose weight juga. Juga ada manfaat untuk Jadi Linda Linda juga. Terror main bola sepak dengan kickboxing. Kan? Dua sekali tahu. Okey. Baiklah, so selain daripada soalan yang kita nak tanya kepada Linda, dan ada juga soalan daripada seorang selebriti bagi Dr. Lina. So jom kita saksikan dahulu. Hello doktor, okey, saya Wan Syamila. Saya nak tanya, berapa kerap yang sesuai untuk kita bersenam dalam seminggu? Berapa kerap? Yeah. Itu rasanya soalan yang biasalah orang Yep. tanya. So kalau ikut saranan daripada WHO sendiri, dia menyatakan kalau boleh kita perlu bersenam dalam waktu 150 minit dalam waktu seminggu. 150 minit dalam waktu seminggu. Tapi jadi kita boleh bahagikanlah, maybe it can be dalam 5 times a week, every 30 minutes ataupun ikut macam tadi saya cakap, ikut kesesuaian atau kemampuan kita. But apa-apa, bergerak itu adalah lebih baik daripada kita tak bersenam langsung. Jadi kalau boleh dapat 150 minit, bagus. Tapi if it's less than that, it's still okay. So secara kesimpulannya, lebih kurang 1 jam, lebih 1 jam setengah ya? Kurang daripada 2 jam. 2 jam lebih? Dalam 2 jam lebih. Dalam seminggu. Itu sahaja sebenarnya yang perlu kita dapatkan. So berdasarkan kita punya, our gaya hidup kita, sama ada kita boleh buat 2 jam dalam satu hari atau space it out. Space it out will be better lah. Tak payah kita stres kumpul nak buat hari Isnin, nak habiskan for the week. So kalau macam kita motivasi. treadmill tu, kalau macam I buat dalam 45 minutes, 300 atau 400 calories, is it enough for 1 week ataupun nak buat every day? Kalau boleh lebih lah. Kalau boleh kita nak exercise macam tadi 150 minit. So kita bahagikanlah, maybe kita buat Isnin, Rabu dengan Jumaat kita buat treadmill tu, kita buat dalam 45 minutes. 45 minutes. Inilah katanya wanita, bila kita nak cakap pasal exercise selalu very technical. Kita nak tahu berapa minit, berapa kalori kan? Sebab kita pun nak tahu cara paling efektif untuk kurang badan and that kind of thing. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai gaya hidup aktif ini. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda ingin berkongsi pendapat maupun soalan yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik ini, bolehlah hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda sekarang. Dan kita akan berehat seketika. Dr. Nazina juga akan menunjukkan mungkin lebih nasihat atau memberikan lebih nasihat kepada kita mengenai gaya hidup yang aktif dan juga dari segi pemakanan dan juga exercise ya, seperti mana yang dibincangkan tadi. Dan jangan ke mana-mana. Kepada penonton di rumah, kita akan teruskan bersama Hello Doktor selepas ini. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kes COVID-19. Justru itu, ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda.
Selamat kembali. Anda masih lagi bersama kami di Hello Doktor dengan topik gaya hidup aktif. Jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan, sila hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Walaupun tidak boleh membuat aktiviti fizikal di luar rumah disebabkan PKP, dengan berada di rumah pun kita dapat melakukan aktiviti fizikal bersama anak-anak kita. Betul tak? Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita kata kita tak boleh exercise sebab dekat rumah pun kita boleh bersenam. Baiklah Dr. Lina, apa kata kita mula dengan soalan pada segmen kita hari ini? Apakah antara pantang larang atau bad practices kan yang kita lakukan semasa kita melakukan senaman? What are the don'ts? Okay. There is no per se nak cakap that there is don'ts dalam exercise, jangan buat. Tapi selalunya kalau boleh kita exercise mengikut kemampuan kita. Contohnya, kalau kita tak pernah exercise before this, kita baru pertama kali nak mula exercise. Jangan kita terus ikut ikut kawan-kawan yang dah biasa pergi hiking. And then hiking pula naik gunung yang tinggi-tinggi. Yang susah-susah. Ya, dia tak pernah ada experience on hiking tapi dia go on pergi hiking kat tempat tinggi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada kecederaan. Kita kalau bersenam ni adalah untuk our own benefits. Maksudnya kita nak sihat, bukan untuk menyakitkan diri. So, terbaik adalah kita start slowly. Kalau we are the first timer nak exercise, kita maybe try dengan brisk walking. Lepas walking, baru kita start lari. Lepas dah biasa lari, dan kita lari atas bukit. Bukit yang maksudnya bukan bukit. Ada curam sikit. And then baru kita boleh pergi hiking. And then hiking pun kita bukan terus start pergi gunung dulu. Mungkin kita start dengan bukit kecil-kecil dan baru kita... So, jangan nak semangat sangat pergi agree nak buat 5 jam dekat gym semua tu lah. So kita start slowly, especially if you're first timer baru nak berjinak dalam gaya hidup aktif ni lah. Baby steps. Yes. Baby steps. So Yana tak segan lah bila Yana kata Yana pun exercise tu setakat jalan dekat mall 2 round is considered my exercise for the day. Active. At least you are doing something. Okay. Bagaimana pula dengan pemakaian kita, Dr. Lina? Sebab kita sekarang ni tengok ada banyak yang sedang bersenam di rumah, takkan pakai sport shoes, buat dengan kaki ayam, atau mereka akan pakai baju yang mungkin tak begitu sesuai. Dari segi pakaian macam mana? Okay, so like example yang you bagi tadi tu, pakai shoes. Actually penting sangat untuk kita pakai pakaian yang betul ketika kita bersenam. Kenapa? Sebab dia membantu kita untuk menjaga kita punya fizikal daripada berlakunya kecederaan. Terutamanya kalau memakai kasut. Kenapa kita perlu memakai kasut? Takut nanti berlaku kecederaan pada lutut. Kita bagi tekanan pada lutut ataupun especially when you are jumping. Okay, sama dengan pakaian. Kalau boleh pakai pakaian yang dry fit. Senang supaya dia kering daripada peluh cepat. Kalau boleh jangan kita basah-basah dengan peluh macam tu. So it's good to wear a dry fit ataupun baju exercise with shoes. Supaya ia bukan saja selesa tetapi juga untuk protect you. Protect kita. Okey. Linda, bagaimana dengan Linda pula? Apakah jenis senaman yang Linda dan keluarga Linda buat masa di rumah nanti? Okey, kalau kat rumah memang dah ada dah alat-alat yang macam gym equipment. Gym equipment tu. Tapi buat tu tak adalah orang kata everyday. So kalau macam Linda, sit up tu memang selalu buat. Sit up and then kita buat apa? Planking. Tu kita orang buat tu and then kita buat apa lagi yang macam apa? I nak sebut pun tak reti. Tak saya buat lah. Nama-nama dia squat semua. Squat. Okay, squat. And then benda tu semua kita orang akan buat at least 10 minit, 15 minit pagi. And then sebab anak-anak Linda memang hyper tau. So tak payah exercise pun. I rasa dia dah bersenam dah. I macam 24 hours kalau kat rumah tu I bergerak. Memang jarang I nak baring tidur ke apa semua. Sebab anak I memang jenis yang buat kerja mama ni mama tu. So memang I akan ikut dia. So I rasa memang bergerak sentiasa lah. Ini bukan 150 minit. Dia 24 jam sehari. Dia 24 jam sehari. Tapi Yana pun suka apa yang Linda nasihatkan tadi. Kita tak semestinya ada equipment atau mesin dia dekat rumah untuk kita bersenam. Ada banyak aktiviti seperti yang Linda cakap tu macam crunches atau squats atau planking. Mungkin Dr. Lina boleh beri nasihat lain. Actually, apa lagi yang boleh buat? Apa lagi yang boleh buat kalau kita tak ada mesin? Benda-benda macam ni bila kita buat benda kat rumah terutamanya masa musim PKP ni, kita dapat actually cetuskan kreativiti. So kita boleh buat macam contohnya kat Linda sendiri ada ramai anak boleh jadi
jadikan dia sebagai pertandingan antara anak-anak. Contohnya siapa yang paling banyak buat crunches. Jadikan dia menarik. I selalu letak anak I kat kaki yang angkat kaki atas tu. Pakai anak sebagai weight. Kan dia nyanyi lagu Tombak tu kan. I selalu buat macam tu tapi dia tak nak stop. Sampai Linda pula tercabut pula. Sebab benda tu kan macam lenguh kan. Tapi I rasa benda tu pun efektif juga kot. Sebab I rasa badan I macam bergerak semua. Still weight. So kita mungkin sesuatu yang mungkin agak membantu ya kepada penonton di rumah sekarang ni yang terutamanya dalam musim COVID ni kita cuba menggalakkan supaya orang ramai tidak keluar jika tidak perlu. So kebanyakannya menggunakan excuse tu yang tak boleh pergi gym sebab kena duduk kat rumah. Tapi tak ada excuse. Boleh tetap guna household macam tu. Berbalik kepada tadi Linda cakap sebagai seorang ibu ya, kita pernah juga dengar yang Linda mengalami kecederaan ketika bersukan. Adakah itu sesuatu yang mengubah cara Linda bersenam? Linda kecederaan tu biasalah kalau kita sebab anak lelaki kan. So memang kita expect akan kadang tersungkur lah kadang I lari kan tersembam apa semua tu. Bagi I benda tu macam apa orang kata cabaran lah. So I jenis yang tak give up. I memang dalam hidup I pun apa-apa I buat I tak give up. So I akan benda tu I jadikan satu semangat. I akan buat balik. Kalau macam tapi I akan kontrol lah macam doktor cakap. Benda-benda ni jangan over sangat. Macam katalah nak kurus kan. Jangan sampai tak makan. Lepas tu kalau nak pergi gym sampai hari-hari nak pergi gym. So sebab I dah buat benda tu semua. Dan I tengok benda tu tak berkesan. Kalau terlampau sangat diet pun tak berkesan. Terlampau pergi gym pun tak berkesan. So sekarang I amalkan mengikut cara doktor cakap tadi memang tepat sekali. Seminggu dalam 2-3 kali je. And then makan kita jaga dari segi eat clean lah. Eat clean. Jaga apa yang kita makan. Sesuatu yang memang susah untuk orang Malaysia. Betul. Jadi kan? Kak Sini tu macam bukan gaya hidup aktif saja kita perlukan. Kita nak mengamalkan gaya hidup sihat. Amalan makanan, kita nak exercise at the same time. So there comes also your mental health. Semua akan bergabung. Mengenai itu Dr. Lina, kita ada satu soalan di laman media sosial kita. So kalau kita boleh tengok di Kaca TV. Soalan untuk Dr. Lina. Soalan dia daripada Nina Majid. Betul ke kalau satu hari tu kita dah dapat around 10,000 steps, 10,000 steps dan above, kita dah tak payah bersenam pun tak apa? Okey, sebenarnya memang kita disarankan sekurang-kurangnya dalam sehari tu kita berjalan 10,000 step. Tapi that 10,000 step tu boleh datang dalam pelbagai bentuk lah. Sometimes ada setengah orang dalam sehari tu dia exercise sejam and dia achieve dia punya 10,000 steps. Tapi ada contohnya yang kerja di pejabat, dia sebenarnya tak bergerak pun. So dia kena ambil the whole day untuk dia achieve that 10,000 steps. So kalau itu adalah yang apa disarankan untuk steps. Tapi kalau boleh kita perlu exercise. Exercise ni maksudnya sama ada kita jogging ke ataupun kita main badminton ke. Kita ada membuat sejenis aktiviti lah. Bukan step semata-mata yang kita tengok. Tapi memang benar apa yang kita tengok adalah kita mahukan sarankan adalah 10,000 step at least a day. Alah comelnya anak itu anak saya. Dia selalu ikut. Muslim juga. Macam dia pula yang jadi instructor. Yes, dia enjoy. So this is how kita orang as a family we learn this actually mostly during PKP sebab most of the time kan bekerja. So when I come, I realise that actually she's happy. Dia rasa macam ada bonding. Dia tak sabar. Kadang-kadang apa yang dia nak buat, dia dah tahu dah apa yang saya nak buat. Tapi memang pada umur tu they want to get involved kan. Semua yang kita nak buat, dia pun nak buat sekali. So kalau anak kita memang nak bersama dengan kita, jangan larang. Kalau dia pun nak bersenam walaupun tak sama ataupun dia ada style dia sendiri. Dia ada style dia sendiri, biar je disuruh buat kan. Okey, so kita ada satu lagi soalan di social media. Memang topik ni agak penting bagi semua di luar sana kan. Ben Farid menanyakan soalan, kalau jaga pemakanan sahaja tanpa melakukan aktiviti memadai tak? Okey. Tadi rasanya pun dah berbincang. Okey, macam ni. So selalunya kita menggunakan 80% 20%. So 80-20. So 80% sebenarnya datang daripada penjagaan makanan yang penting dan 20% datang daripada aktiviti fizikal. So kalau sebaiknya kita jaga makan sebanyak mana pun makanan, still kita perlukan a little of that activity fizikal. Daily yang seperti cukup that 150 minutes. So kalau misalnya kita boleh buat 3 times a week, that will be nice. So confirm macam tu, berat badan pun akan start turun. Automatik. Dia tak payah pun nak
nak fikir how to reduce my weight macam tu. Dan sebaliknya, kalau anda jenis seseorang yang kuat untuk exercise tapi tak jaga makanan, tak guna juga. Betul. Yang penting kita jaga makanan 80-20. 80-20. So 80% terhadap pemakanan kita dan 20% terhadap tahap aktiviti kita atau exercise kita. Okey, Dr. Lina, saya pun ingin tanya, kan selalunya sebagai seorang wanita kita selalu dengar ada setengah yang mungkin suka aktiviti seperti yoga atau pilates yang mungkin lebih not as cardio activity macam berlari atau aktiviti di gym. Adakah ia sesuatu yang sesuatu aktiviti lebih bermanfaat berlain daripada yang the other things atau tak sangat? Okay. So sebenarnya when we talk about gaya hidup aktif ataupun sebenarnya senaman itself, senaman tak semestinya ada bentuk dalam bentuk kardio. Tapi kalau dalam bentuk pilates dan yoga, they also have their own cardio sebenarnya. Dia tak semestinya apa yang kita nampak tu regangan. It doesn't mean only that. Sebenarnya dia ada cardio, dia punya movement tu sebenarnya ada involvement of cardio. So any kind of activity sebenarnya still bagus. Tak kisahlah yoga ke pilates ke. Instead dia sebenarnya use all of our muscles. So apa sahaja aktiviti yang kita lakukan, tak kisah, it could be dalam soft way, like a pilates, yes, but it's still moving and it still burn calories. So kepada semua wanita di luar sana yang mungkin rasa segan, yang dia tak melakukan kardio atau tak berlari, jangan risau, don't feel bad. Anda tetap akan, you're considered active tetap. Yeah. Okay, so Linda, soalan sebagai tadi kita tengok masa rehat tadi, komersial tadi, kita telah tengok bahawa sekarang ni antara masalah adalah pada waktu PKP, kebanyakan anak-anak kita terhadap gadget, kan? Terlalu banyak gadget atau online learning pun pakai komputer. So bagaimana Linda menangani masalah itu di mana mereka mungkin terlalu pegang kepada gadget tapi tetap Linda nak galakkan mereka bersenam? Macam mana Linda balance tu? Okey, macam anak Linda, diorang memang tahu. Dia tahu time dia. Time main game, time belajar and time exercise. Sebab anak Linda yang umur 12 tahun, Akib tu, dia setiap pukul 4-5 petang dia akan turun bawah kat dalam apartmen kita, kat bawah tu ada tempat, and then dia akan lari sendiri, jogging, dia buat sendiri. Jadi adik dia yang 9 tahun akan ikut. So tempat tu memang tak bahaya, so dia akan buat, and then dia dah tahu aktiviti dia. And then I tengok badan dia pun memang cantik, fit. Walaupun dia 12 tahun, tapi dia tak ada macam budak-budak, ada budak kadang perut boncit lah, apalah kan. Lepas tu cepat pening lah apa kan. Dia tak, dia nampak macam aktif, sihat sebab dia sendiri. And then dia minum plain water. Dia tak suka minum bergula. Kita bagi air manis, dia kata tak nak mama, tak healthy. So anak Linda dia macam matang sangat. So bila seorang dah ikut, yang lain pun ikut. Dia Linda pun memang tak pernah ajar dia untuk concentrate dengan gadget saja. Yang kecil tu pun Linda dah tarik-tarik juga, kata okey hari ni tak boleh main, besok je boleh main. Memanglah susah nak kontrol sebab sekarang ni semua budak memang main iPad, phone. So diorang tahu download TikTok apa semua. So memang susah nak kontrol, tapi Linda akan dengan suami akan ajar dia tak boleh, ni tak elok apa semua. So kita orang try lah buka cerita movie ke, buka cerita kartun ke, cerita ABC ke. Jadi diorang akan tukarlah mood diorang. Adakah rutin tu sesuatu yang Linda dan suami Linda tetapkan sejak kecil? So mereka tahu daripada waktu ni sampai waktu ni dan waktu tu dari waktu tu. Tak ada. Linda tak macam bebankan anak dengan okey hari Sabtu tak boleh pakai ni. Okey Isnin tak boleh. Linda tak nak anak Linda jadi tekanan. Lebih baik Linda macam sporting, tapi dalam sporting tu dia mesti faham. Okey mama tak boleh. Dia sendiri letak. So mama suruh tengok movie. Okey pukul 4 nak pergi jogging. So tak payah nak macam okey no kan, ada kadang mak bapak yang mengajak anak terlalu keras. Macam okey Monday to Friday no tak gadget. Saturday Sunday 2 hours je. So Linda tak nak buat macam tu. Sebab cara Linda dan suami ajar anak, sebab kita ikut arwah mak bapak Linda, ajar Linda pun tak macam tu. Tak ada macam kontrol macam tegas sangat. Saya bisa anak jadi anak yang berguna. Sebab kalau kita kontrol anak, kita takut nanti dia memberontak. Lagi bahaya, nanti lagi dia buat benda yang bukan-bukan. Ya, betul. So yang pentingnya kita kena menggalakkan that perasaan, that trust kan. Macam kawan. Macam kawan, supaya mereka lebih tahu kalau apa-apa boleh cakap dengan mama, bercakap dengan papa. Jangan sampai dia buat diam-diam. Okey, mak bapak dia marah. Okey, biar diam-diamlah buat belakang-belakang. So lagi kita tak rasa safe. Lebih baik kita over-controlling kan. Jangan over-control. Husband and wife pun tak boleh over-control. So dalam hidup ni kita kena bagi freedom. So kita sendiri
akan berfikir benda tu. Ni yang rasa satu topik yang mungkin kita kena bincangkan dalam episod yang lain lah, pasal kontrol di antara husband and wife. Betul. Memang satu yang kita boleh bincangkan. Baiklah, apa kata kita berehat dahulu. Penonton di rumah jangan ke mana-mana ya. Kita akan jumpa sebentar lagi. Ibu bapa ni perlu tunjuk contoh yang terbaik. Bawalah anak-anak pergi main badminton sekali. So anak-anak di situ dia boleh belajar cara main badminton selain daripada sosial lah. Kalau ibu bapa tak buat, macam mana anak nak buat? Betul tak? Ibu bapa ni kalau untuk anak-anak dia kena support lah anak-anak. Kalau anak-anak nak main bola ke, nak main apa, dia kena support. Kalau dia nak pergi jogging, dia bawa anak-anak dia sekali. Ataupun nak menonton badminton ke perlawanan apa-apa, dia bawa sekali untuk encourage anak-anak dia supaya minat dengan sukan. Boleh bawa dia orang pergi berjoging ke, lepas tu yang penting permakanan anak-anak kita pun kita kena jaga. Kita tak boleh nak bagi dia hari-hari makan benda yang tak sihat kan, sebab kadang-kadang benda tu efek juga untuk anak-anak kita. Bukan saja pembelajaran lah, semua aspek. Selamat kembali dalam Hello Doktor. Itu dia antara perkongsian ibu bapa mengenai peranan mereka dalam memastikan anak-anak mengamalkan gaya hidup yang aktif. Mungkin Dr. Nazlina ada nak tambah sedikit mengenai peranan yang mereka perlu tahu. Kini kita telah sampai ke segmen terakhir dan masih bersama tetamu di studio iaitu Dr. Nazlina dan Linda Rafa. Baiklah Dr. Lina, kita telah banyak berbincang mengenai kepentingan gaya hidup yang aktif. Walaupun terutamanya kalau kita ada anak ya, apakah nasihat Dr. Lina kepada ibu bapa di luar sana mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup yang aktif? Okey, so sebagai ibu bapa sebenarnya they play as a role model. Maksudnya kita tak boleh expect anak untuk buat sendiri, tapi sebaliknya ibu bapa yang perlu tunjukkan sebagai contoh. So kalau ibu bapa tu sendiri selalu on gadget, always on handphone ataupun on screen time, so automatic anak tu akan ikut. Sebab that's what apa yang ibu bapa dia buat. Tapi so as a role model, cuba kalau kita ajak dia, kita yang ajak dia bermain. So mungkin contoh kalau sebelum PKP bolehlah kita ajak dia bersenam kat luar, kita boleh ajak jogging, berbasikal, even berenang. Okey, sekarang bila dah masuk kepada musim PKP, maybe ibu bapa pun perlu a little kreatif. Okay, maybe sekarang waktu PKP tu even swimming pool tutup, tak dibenarkan berenang. So instead you can just buy a small yang swimming pool tu, and then put in atau baldi yang besar, baldi besar yang child is. Anak saya tu masukkan bola-bola semua, dia mandi dalam tu, dia lagi happy sebenarnya, dia enjoy that moment. So peranan ibu bapa di sini, pertama dia kena jadi a role model, maksudnya contoh teladan dia kena jadi kita. Betul. And then kedua, dia pun kena fikir outside of the box, maksudnya dia fikir macam mana dia boleh kalau aktiviti ni dia tak boleh buat sebab ikut umur anak. Kalau anak tu adalah umur dah macam maybe 10 tahun, macam mana kita expect dia nak macam berenang dalam kolam kecil dengan, so kita buat aktiviti yang lebih lasak, especially kalau dia budak lelaki, kita ajak dia maybe berbasikal ataupun nak pergi hiking macam tu. So aktiviti yang bersesuaian dengan umur. And then kalau ada lebih ramai tu, saya kata kita kena kreatif sikit, macam ni kita nak cipta satu gerakan ataupun satu aktiviti yang boleh dibuat bersama mak, ayah, anak-anak. Okey, dan dengan itu kita juga kalau boleh kita akan tengok fakta dan mitos mengenai gaya hidup aktif ini. Dan kalau boleh Dr. Lina boleh komen dan Linda juga boleh komen sama ada betul ke tak atau fakta atau mitos. Baiklah, kita akan tengok di Kaca TV. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Mitos. Maksudnya kat sini kalau dah fit, dia tak perlu exercise, dia tak perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Dan dia jadi tak fit. Betul tak? Betul. So, yang penting, it doesn't mean that, contohnya kita nak turunkan berat badan. Tapi bila kita dah turun sampai berat badan yang diingini, lepas tu kita makan suka hati kita. Tak boleh macam tu. If like that, berat yang kita dah turun susah payah tu, dia akan bertambah balik. So maksudnya dah tak fit lah. Yang penting adalah kita kena maintain apa yang kita dah turun. So maybe kalau dulu kita boleh, misalnya kita
dulu exercise maybe 5 kali seminggu. Tapi lepas dah nak untuk dalam maintenance sahaja, kita pun dah mungkin makin sibuk dan kita turunkan 3 kali seminggu. But tak bermaksud kalau anda sudah fit sekarang, selepas ni saya boleh buat suka hati boleh saya buat lah. suka hati. Sebenarnya itu yang actually tempoh yang paling susah, maintenance. Senang sebenarnya, orang ramai tu dia nak turun berat badan. Tapi bila dia nak maintain tu sebenarnya dia rasa susah. And then dia akan tambah balik berat badan. Okey, so dengan itu kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada perkembangan terkini COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Okey, itu dia tadi perkembangan yang terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan tertera di kaca TV anda statistik atau jumlah yang terbaru yang telah kita terima daripada KKM. Yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Linda Rafa dan juga kepada Dr. Lina kerana bersama kita pada hari ini. Untuk kepada sesemua yang di luar sana yang masih ada soalan, jangan lupa masih kita hantar soalan kepada laman media sosial kita dan kita akan insya-Allah cuba untuk menjawabnya. Ingatlah, setiap tindakan yang diambil menentukan kesihatan keluarga kita. Teruskan amalan norma baru dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan kerana tindakan kita ada insan lain yang merana. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan pada jam 5.30 petang dengan topik keperluan nutrisi harian secara langsung eksklusif hanya di TV3. Saya Katiana Azman. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.